Pengenalan, tertib ilahi dalam angka Al-Quran ialah mukjizat kekal. Sebuah kitab suci yang mengandungi keajaiban bukan sahaja dalam maksud ayat-ayatnya, tetapi juga dalam tertib numerik, struktur, dan rohani yang tersembunyi. Antara keajaiban ini ialah corak numerik yang ringkas namun penuh makna. 23, 10, 26. Angka 23 mewakili surah Al-Mu'minun dan 26 mewakili surah Al-Insan, yang bersama-sama menghasilkan 99 bilangan Asmaul Husna. Nama-nama indah Allah yang menjadi teras zikir, amalan mengingati Allah dengan hati, lisan, dan perbuatan. Buku Harmoni Numerik Al-Quran menjelajahi surah 23, 76, dan 114 dalam zikir dan Asmaul Husna, bermula dari corak ini, mengajak membaca untuk menyelami hubungan antara angka, Al-Quran, dan kerohanian dalam konteks budaya Islam Malaysia. Corak 23 plus 77699 adalah titik permulaan, tetapi buku ini melangkah lebih jauh, meneroka corak tambahan seperti 7 plus 69, 2399, 2376, 293, Tina, 112, dan keajaiban matematik 76923, 999. Corak-corak ini menghubungkan surah An-Nas, Al-Nafikun Mudlah, dan Al-Kafirun ke dalam naratif yang lengkap. Kelima-lima surah ini dikategorikan ke dalam 5 tema: penciptaan dan kuasa ilahi, iman dan keikhlasan, petunjuk dan ganjaran, tauhid dan kesucian, serta pelindungan dan pelindungan, untuk menunjukkan bagaimana mereka saling melengkapi dalam amalan zikir. Dengan pendekatan yang menggabungkan analisis matematik, tafsir Al-Quran, panduan zikir, dan wawasan budaya, buku ini ditujukan untuk umat Islam Malaysia, pelajar kajian Islam, pendidik, dan sesiapa yang ingin mendalami keajaiban Al-Quran. 1. Keajaiban numerik dalam Al-Quran. Al-Quran sering digambarkan sebagai kitab yang sempurna, merangkumi keajaiban dalam bahasa, makna, dan strukturnya. Salah satu aspek yang menarik ialah corak numerik yang tersembunyi. Angka-angka dalam Al-Quran, seperti bilangan ayat, surah, atau pengulangan perkataan tertentu, telah lama menarik perhatian ulama, ahli matematik, dan cendekiawan Islam. Sebagai contoh, surah Al-Fatihah mempunyai 7 ayat, mencerminkan 7 petala langit yang disebut dalam surah Al-Mu'minun. Perkataan Allah muncul dalam corak yang teratur dalam beberapa surah, menunjukkan ketepatan ilahi. Jumlah surah dalam Al-Quran 114 mempunyai makna simbolik dalam tradisi tertentu. Persamaan 237 adalah salah satu corak yang menonjol. Surah Al-Mu'minun menggambarkan sifat-sifat orang mukmin, keajaiban penciptaan manusia, dan kisah para nabi, manakala surah Al-Insan menyerlahkan asal-usul manusia dari setitis air dan petunjuk ilahi ke jalan yang lurus. Jumlah angka surah ini 99 terus mengingatkan kita kepada Asmaul Husna sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah mempunyai 9 nama, barang siapa yang menghafalnya akan masuk syurga. Corak ini bukan sekadar kebetulan, tetapi jemputan untuk mendalami sifat-sifat Allah melalui Al-Quran dan zikir. Bayangkan seorang pelajar di sebuah pondok di Kelantan, duduk di beranda masjid dengan tasbih di tangan, mengira 99 butir sambil menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim hingga As-Sabur. Ustaz mereka menerangkan, surah 23 dan 76 jika dijumlahkan menghasilkan 99 sama dengan bilangan Asmaul Husna. Pelajar itu kemudian membaca ayat 23-14, kami ciptakan manusia sebaik-baik pencipta, 2 kami ciptakan manusia dari setitis air, lalu merenungkan Al-Khaliq dalam zikirnya. Persamaan ini menjadikan Al-Quran lebih hidup, menghubungkan angka dengan iman. 1. Zikir. Denyut hubungan dengan Allah. Zikir adalah nadi kehidupan rohani seorang Muslim. Al-Quran memerintahkan, ingatilah aku, maka aku akan mengingatimu. Zikir boleh dilakukan melalui pelbagai cara, membaca Al-Quran, berdoa, atau menyebut nama-nama Allah. Asmaul Husna menawarkan pendekatan zikir yang istimewa kerana setiap nama mencerminkan sifat ilahi yang unik. Contohnya Ar-Rahman, mengingatkan kita kepada kasih sayang Allah yang merangkumi segala-galanya. Al-Khaliq mengajak kita merenungkan keajaiban penciptaan seperti yang digambarkan dalam surah 23-14. Al-Hadi, pemberi petunjuk, mengarahkan kita ke jalan yang lurus sebagaimana disebut dalam surah 763. Surah Al-Mu'minun dan Al-Insan penuh dengan Asmaul Husna. Ayat seperti 218. Allah menurunkan air dari langit mencerminkan Ar-Razak, pemberi rezeki. Manakala 26:30, kamu tidak dapat menghendaki kecuali Allah menghendaki, berkait dengan Al-Qadir, Maha Kuasa.
Dalam zikir, kita boleh membaca ayat-ayat ini, kemudian menyebut nama-nama yang berkaitan, memperdalam hubungan kita dengan Allah. Amalan zikir awal. Bayangkan sesi zikir ringkas. Anda duduk menghadap kiblat, memegang tasbih dan membaca ayat 23-16, lalu menyebut Ya Khalik 33 kali, merenungkan penciptaan manusia. Kemudian, baca ayat 25 hingga 11 dengan kegig. Tiga di soul to drink page base belistorat lead van dua keman sim baik kedis. Pering notensman melengkapkan zikir dengan semisman betis ikon terbenali Anda. 1. Domeli. Corak numerik dari 23 plus 699. Persamaan 23 plus 999 teras bukui, tetapi corak lain mulai menambah dimensi yang menarik. 2 plus 9 giwan 99. Corak ini menunjukkan cara lain untuk mencapai 99 dengan angka 7 yang simbolik dalam Islam. 7 petala langit, 7 ayat Al-Fatihah, 7 pusingan tawaf. Angka 69 dan 23 melengkapkan persamaan, mencerminkan keluasan dalam pengajaran. 2, 3, 7 plus 6, 2 asma kod 3. Walaupun 2 asma kod 3 tidak sama dengan 99, jumlah digit 2 asma kod 3, 2 plus 4 3 man, selari dengan jumlah 3, 16, 1 plus 8, 9. Corak ini dipanggil pola dalam tradisi Malaysia, menekankan angka 9 sebagai simbol kesempurnaan. 1 plus 1 plus 4, 6. Corak ini mencerminkan 6 ayat surah An-Nas, surah 19, yang sering dibaca selepas zikir untuk perlindungan daripada kejahatan. 2, 6, 9, 9, 2, 3, 19, 9, 9. Keajaiban matematik ini menghasilkan 6 angka 9, yang jumlah digitnya 665 popa, 5 plus 4 plus 9, kembali ke 9, melambangkan sifat-sifat Allah yang tidak terbatas, seperti Al-Musi mengira. Corak-corak ini walaupun tidak semuanya berkait langsung dengan teks Al-Quran, digunakan dalam tradisi pengajaran untuk menarik minat dan membangkitkan kekaguman terhadap tertib ilahi. Raja Corak numerik persamaan teras surah 23, surah Jumlah Nasmal Jumlah Nasmal Husna, Corak alternatif 769 plus 23 untuk 23 plus istimewa. Angka 7 simbolik 7 petala langit. Total 2 parti. Jumlah digit 2 plus 4 plus 9. Simula digit sin plus 9 berlablan 68 9. 1 plus 1 bilangan ayat surah Dibsans. 2 6 19 13 kun 9 9 Jumlah digit 9 dan 6 5 4 5 plus 9. 1. Peranan surah 1163 dan 109. Buku ini meluaskan skop dengan masukkan 3 surah tambahan. Surah 114 dengan 6 ayat. Surah ini memohon perlindungan daripada kejahatan, berkait dengan Arabton dan Al-Malik Raja. Corak 1 plus 1 plus 4 mencerminkan bilangan ayatnya, menjadikannya bahagian penting zikir untuk perlindungan. Surah 6 Tiqiyah Al-Munafikun berfokus pada keikhlasan berbanding kemunafikan, dengan 11 ayat yang secara simbolik boleh dikaitkan dengan Corak 1 plus 1 baris 11. Surah ini berkait dengan Al-Alim, Maha Mengetahui, mengajak kita memurnikan iman. Surah Satul Liun menegaskan Tauhid tulen dengan 6 ayat, selari dengan corak surah Notus Labus. Surah ini berkait dengan Al-Ahad, mengukuhkan keyakinan kepada keesaan Allah. Kelima-lima surah ini dikategorikan ke dalam 5 tema: penciptaan dan kuasa ilahi, menyerlahkan Al-Khaliq dan penciptaan, iman dan keikhlasan, merujuk kepada Al-Alim dan keikhlasan, petunjuk dan ganjaran, berkait dengan Al-Hadi dan ganjaran akhirat, Tauhid dan kesucian, mencerminkan Al-Ahad dan Tauhid. Perlindungan berpusat pada Arab dan perlindungan. Jadwal kategorisasi surah tema utama Asmaul Husna berkaitan kaitan numerik penciptaan dan kuasa ilahi 2 Mu'minun, penciptaan tanda-tanda ilahi. Ar-Rahman 23 ke dalam 26 Iman dan keikhlasan 6 Munafikun. Keikhlasan versus kemunafikan Al-Alim As-Sami Said. Petunjuk dan ganjaran 76 Salinsan. Petunjuk ganjaran akhirat Al-Hadi Ar-Rahman 76 dalam 23 11 Tauhid dan kesucian Kafirun. Tauhid tulen Al-Wahid 6 ayat seperti 1 plus 4. Perlindungan dan pelindungan 119. Perlindungan daripada kejahatan Arab Al-Malik 6 ayat 114. 1. Konteks budaya dan pendidikan di Malaysia. Malaysia dengan warisan Islam yang kaya mempunyai cara unik dalam mengajarkan Al-Quran. Di pondok, madrasah dan pengajian, corak numerik sering digunakan untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan mudah diingat.
Istilah pola dalam buku ini merujuk kepada pendekatan ini, di mana angka seperti 201699 digunakan untuk menghubungkan Al-Quran dengan Asmaul Husna. Pendekatan ini biasa di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia dan Indonesia, di mana ustaz dan guru Islam menggabungkan matematik dengan kerohanian. Sebagai contoh, seorang ustaz di Johor mungkin menulis di papan putih, Surah 23 plus Surah 29, bilangan Asmaul Husna. Pelajar kemudian diminta membaca ayat 23, 19 dan 27, lalu menyebut Al-Khaliq dalam zikir. Corak seperti 237 plus 6 atau 76-923 stipulas yang digunakan untuk membangkitkan kekaguman, mencerminkan sifat sebagai Al-Hakim, Maha Bijaksana, dan Al-Muhsi, Maha Mengira. Tradisi ini memperkaya pembelajaran, menjadikan Al-Quran relevan dan hidup bagi generasi muda. Kes kajian pondok di Malaysia. Di sebuah pondok di Kelantan, seorang ustaz mengajar Asmaul Husna dengan corak 23 plus 76 plus 9. Selepas menerangkan persamaan, beliau membimbing pelajar untuk membaca surah An-Nas, 6 ayat berkait dengan 1-4-6 sebagai penutup zikir memohon perlindungan. Pelajar juga diminta mengira jumlah digit buah tuti daripada buah 3-6 menemui angka 9 yang dikaitkan dengan kesempurnaan Asmaul Husna. Pendekatan ini bukan sahaja mengajar Al-Quran tetapi juga memupuk kecintaan kepada keajaiban ilahi. 1. Sejarah numerik dalam tradisi Islam. Corak numerik dalam Islam mempunyai akar sejarah yang mendalam. Sistem abjad di mana huruf-huruf Arab diberi nilai numerik, contohnya alif, dua, satu, dua, digunakan oleh ulama untuk menganalisis Al-Quran dan hadis. Dalam tradisi Sufi, angka seperti 9, 1 sering melambangkan kesempurnaan atau keesaan Allah. Contohnya nama Al-Muminun mempunyai nilai abjad 192 dan Al-Insan 191 yang walaupun tidak berkait langsung dengan 99 menunjukkan harmoni numerik. Di Malaysia, tradisi ini berkembang melalui pondok dan tafsir, di mana corak numerik digunakan untuk mengajar hafazan dan tafsir. Buku ini mengambil inspirasi daripada tradisi ini, tetapi berpijak pada ajaran Islam arus perdana, mengelak spekulasi yang tidak berasas. 1. Tujuan dan manfaat buku. Buku ini mempunyai tujuan utama, menerangkan corak numerik, menguraikan makna matematik dan rohani daripada 23 9+99, 237 plus 6, 1 plus 1 4, dan 239 Mendalami surah, memberikan tafsir perinci untuk surah 25, 115, 323 dan 109 pada Asmaul Husna. Panduan zikir, menyediakan langkah-langkah praktikal untuk zikir, mengintegrasikan ayat-ayat dan nama-nama Allah. Konteks budaya, menghubungkan corak dengan tradisi pengajaran Islam di Malaysia. Inspirasi rohani, mengajak pembaca untuk melihat Al-Quran sebagai sumber keajaiban intelektual dan rohani. Manfaatnya termasuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Al-Quran dan Asmaul Husna. Pengukuhan amalan zikir melalui pendekatan yang terstruktur. Inspirasi untuk pendidik dalam mengajar Al-Quran secara kreatif. Kedekatan rohani dengan Allah melalui renungan angka dan ayat. 1. Struktur buku ini terdiri pada 12 bab pengenalan, kesimpulan, dan lampiran. Pengenalan menetapkan kerangka numerik dan rohani bab ini. Bab 1, asas Qurani menguraikan surah 23 dan 75. Bab teras fokus pada 23 plus 799. Bab T, corak tambahan menerka 69 Bab Pa, 237 dengan bismi. Bab 5, surah 16 membincangkan 1+1 bab 6 I. Bab Nuci Duhek Thobun dari Prasentif Fluere Invest Berendis Holari. Bab Chuj, panduan zikir tuan senaan belain Asmaul Husna. Bab Klap tersing konteks pet dan bantis. Bab 9 makna angka 9, simbolisme 9 dan 99. Pool sinergi surah 5 kategori surah. Bab 11 aplikasi pendidikan pengajaran corak. Bab 12 refleksi ilahi inspirasi rohani. Kesimpulan ringkasan dan ajakan untuk terus berzikir. Lampiran Asmaul Husna ayat mencuci jadual numerik sumber. Jadual ringkasan bab-bab tajuk fokus utama safan asas Qurani. Surah 23 yang 762, persamaan teras 27 16 tambahan 7 plus 19 4, korak 27 jumlah digit 9 surah 19 14 plus 66, keajaiban matematik berjudul 9 dua lekan belief melas panduan zikir amalan Asmaul numerik abjad tradisi numerik dan budaya simbolisme 9 dan simbolisme sinergi surah 5 kategori 11, aplikasi pendidikan pengajaran corak 12 refleksi ilahi inspirasi rohani 1.
Refleksi awal untuk pembaca. Sebelum meneruskan ke bab-bab berikutnya, luangkan masa untuk merenungkan keajaiban Al-Quran. Angka 99 yang muncul daripada 23 plus 26 adalah peringatan bahawa Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna yang boleh kita kenali melalui zikir. Angka Siman yang berulang dalam corak seperti 2776 atau 9999 melambangkan kesempurnaan ilahi. Surah An-Nas dengan 6 ayatnya mengajar kita untuk sentiasa memohon perlindungan Allah. Renungkan soalan ini. Bagaimanakah angka dalam Al-Quran boleh memperdalam hubungan saya dengan Allah? Nama Allah manakah yang paling bergema dengan hati saya sekarang dan mengapa? Jemputan untuk perjalanan. Kami menjemput Anda untuk memulakan perjalanan ini dengan niat suci dan hati yang terbuka. Daripada persamaan ringkas 23 plus 76 99 hingga keajaiban 6 angka 9 dalam 999999, buku ini mendedahkan harmoni antara angka, Al-Quran dan iman. Melalui zikir, renungan ayat-ayat dan pemahaman corak numerik, semoga Anda menemui kedekatan dengan Allah yang Maha Bijaksana, Al-Hakim, yang Maha Mengira, Al-Musi, dan yang Maha Esa, Al-Ahad. Marilah kita melangkah bersama, meneroka keajaiban Al-Quran yang tidak pernah habis untuk dipelajari. Bab 1, Asas Qurani, Surah 23 dan Surah 76. Pengenalan Al-Quran adalah sumber petunjuk yang penuh dengan keajaiban, baik dalam makna ayat-ayatnya maupun dalam tertib numerik yang tersembunyi. Bab ini meletakkan asas Al-Quran buku ini dengan meneroka dua surah utama, Surah Al-Muminun, Surah ketiga, dan Surah Al-Insan. Kedua-dua surah ini bukan sahaja kaya dengan tema rohani seperti penciptaan, iman, dan petunjuk, tetapi juga berkait secara numerik melalui persamaan 23 plus 76 plus Mismal Dusman yang sesuai dengan bilangan Asmaul Husna, nama-nama indah Allah yang menjadi teras zikir. Dengan tumpuan kepada tafsir ayat-ayat terpilih, hubungan dengan Asmaul Husna, dan aplikasi dalam zikir, bab ini bertujuan mempersiapkan pembaca untuk memahami harmoni numerik dan rohani Al-Quran, khususnya dalam konteks budaya Malaysia. 1. Surah 23, Al-Muminun. Surah Al-Muminun ialah surah Makkiyah dengan 114 ayat, dinamakan sebenar sifat-sifat orang mukmin yang disebut pada ayat-ayat pembukaan 21. Surah ini merangkumi tema-tema utama seperti penciptaan manusia, tanda-tanda kebesaran Allah di alam, kisah para nabi, dan janji syurga bagi orang yang beriman. Ayat-ayat terpilih menyerlahkan Asmaul Husna yang relevan untuk zikir. Tafsir ayat utama. Ayat 12. Kemudian kami jadikan air mani itu segumpal darah, lalu kami jadikan segumpal darah itu segumpal daging, dan kami jadikan segumpal daging itu tulang, lalu kami balut tulang itu dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Makna, ayat ini menggambarkan proses penciptaan manusia, menyerlahkan sifat Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta, dan Al-Musawwir, pembentuk. Proses bertahap ini menunjukkan kebijaksanaan dan kuasa Allah. Zikir, membaca ayat ini dalam zikir, diikuti dengan menyebut Ya Khaliq atau Ya Musawwir, membantu kita merenungkan keajaiban penciptaan. Ayat 23-14, dan kami turunkan air dari langit dengan sukatan tertentu, lalu kami biarkan ia di bumi, dan sesungguhnya kami berkuasa menghilangkannya. Makna, menyerlahkan Ar-Razak, pemberi rezeki, kerana air adalah sumber kehidupan. Zikir, sebut Ya Razak selepas ayat ini untuk menghargai rezeki Allah. Struktur dan tema surah Al-Muminun terbahagi kepada 6 bahagian, termasuk sifat mukmin, penciptaan manusia, kisah Nuh, Musa, dan nabi-nabi lain, serta seruan untuk beriman. Angka 23, nombor surah ini, adalah sebahagian daripada persamaan 27 dan 9 yang menghubungkannya dengan Asmaul Husna. Contoh Malaysia, di sebuah pengajian di Johor, seorang ustaz membaca ayat 23-14 kepada pelajar, menerangkan bagaimana Allah menciptakan manusia dari tiada. Pelajar kemudian berzikir dengan menyebut Ya Khaliq 3 kali, menggunakan tasbih sambil merenungkan keajaiban tubuh mereka sendiri. Pendekatan ini biasa di madrasah Malaysia, menghubungkan tafsir dengan amalan rohani. 1. Surah Tamam, Al-Insan. Surah Al-Insan juga dikenali sebagai Ad-Dahr. Ialah surah yang dianggap Makkiyah atau Madaniyah oleh ulama dengan 31 ayat. Surah ini menumpukan pada penciptaan manusia, petunjuk ilahi, dan ganjaran untuk orang yang berbuat baik. Ia melengkapkan surah 23 dalam tema penciptaan dan menjadi kunci kepada persamaan 23 plus 26 99. Tafsir ayat utama, ayat 22. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setitis air mani yang bercampur,
Lalu kami mengujinya, maka kami jadikan dia mendengar dan melihat. Makna, menyerlahkan Al-Khaliq dan As-Sami Maha Mendengar, serta Al-Basir melihat, menekankan penciptaan dan ujian keimanan manusia. Zikir, baca ayat ini, kemudian sebut Ya Khaliq atau Ya Sami untuk merenungkan anugerah pendengaran dan penglihatan. Ayat 76 sesungguhnya kami menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, sama ada dia bersyukur atau kufur. Menyerlahkan Al-Hadi pemberi petunjuk, menunjukkan pilihan manusia antara iman dan kufur. Zikir, sebut Ya Hadi ini untuk memohon petunjuk. Struktur dan tema surah Al-Insan terdiri daripada 3 bahagian utama, penciptaan manusia, petunjuk dan ujian, serta ganjaran syurga. Angka 76, nombor surah ini melengkapkan persamaan 23 menghubungkannya dengan Asmaul Husna. Contoh Malaysia, di sebuah pondok di Kelantan, seorang ustaz menggunakan ayat 73 untuk mengajar pelajar tentang petunjuk Allah. Selepas membaca ayat, pelajar berzikir dengan menyebut Ya Hadi 3 kali, memohon agar sentiasa berada di jalan yang lurus. Pendekatan ini mencerminkan tradisi pengajaran di pondok Malaysia, menggabungkan tafsir dengan zikir. 1. Hubungan numerik 2/3 + 7 6 9. Persamaan 2/3 + 7 adalah teras buku ini, menghubungkan surah Al-Mu'minun dan Al-Insan dengan Asmaul Husna. Secara matematik, 2/3 + 7 6 9999 bilangan Asmaul Husna, seperti Ar-Rahman, Al-Khaliq, Al-Hadi. Hubungan ini bukan sekadar numerik, tetapi rohani. Kedua-dua surah menyerlahkan sifat-sifat Allah yang boleh direnungkan dalam zikir, seperti pencipta alik, petunjuk, dan rezeki. Raja hubungan numerik, Surah 2 Fikih, Surah 20 menunjuk 6, jumlah Yuan 99, bilangan Asmaul Husna 1. Aplikasi dalam zikir Surah 23 dan 26 menawarkan asas untuk zikir yang mendalam. Berikut adalah cadangan amalan baik utama ayat 13-14 dan 11-2 untuk merenungkan Al-Khaliq, ayat 63 untuk Al-Hadi. Sebut Asmaul Husna, Ya Khaliq, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Razak. Refleksi. Renungkan bagaimana Allah menciptakan Anda dan memberi petunjuk. Doa penutup, mohon kekuatan iman dan petunjuk berterusan. Contoh amalan. Di sebuah madrasah di Terengganu, pelajar mengadakan sesi zikir mingguan. Mereka membaca ayat 2/11 dan 76-2. Kemudian berzikir dengan Asmaul Husna seperti Al-Khaliq dan Al-Hadi menggunakan corak 2/3 + 99 sebagai peringatan bilangan nama Allah. Sesi ini diakhiri dengan doa untuk perlindungan, selari dengan surah An-Nas dibincang dalam bab 5. 1. Konteks budaya Malaysia. Di Malaysia, surah Al-Mu'minun dan Al-Insan sering diajar di pondok dan pengajian untuk memupuk iman dan kesyukuran. Corak 23 + 76-99 digunakan oleh ustaz untuk menghubungkan Al-Quran dengan Asmaul Husna, menjadikan pembelajaran lebih menarik. Sebagai contoh, seorang ustaz di Melaka mungkin berkata, surah 23 dan 76 jika dijumlahkan sama dengan 99 nama Allah. Ini menunjukkan keindahan Al-Quran. Pelajar kemudian diajak berzikir, menggabungkan ayat dan nama-nama Allah. Kes kajian, pengajian di Melaka. Di sebuah pengajian di Melaka, seorang ustaz mengajar ayat 23-14 dan 75-2, menerangkan bagaimana Allah menciptakan manusia dan memberi petunjuk. Pelajar berzikir dengan menyebut dan Ya Hadi, sambil merenungkan corak 2/3 + 99. Pendekatan ini mencerminkan tradisi Malaysia yang mengintegrasikan tafsir, zikir dan corak numerik. 1. Kesimpulan, surah Al-Mu'minun dan Al-Insan adalah asas Al-Quran. Buku ini menawarkan pandangan mendalam tentang penciptaan, iman dan petunjuk. Melalui persamaan 2/3 + 99, kedua-dua surah ini menghubungkan kita dengan Asmaul Husna, mengajak kita berzikir dengan penuh kesedaran. Dalam konteks Malaysia, surah ini diajar di pondok dan pengajian untuk memupuk iman dan kekaguman terhadap Al-Quran. Bab berikutnya akan meneroka persamaan 23 + 76-99 dengan lebih terperinci, membina asas ini untuk memahami harmoni numerik Al-Quran. Bab 2. Persamaan teras 23 + 76. Pengenalan persamaan 23 + 76-99 adalah nadi buku Harmoni Numerik Al-Quran. Angka 23 mewakili surah Al-Mu'minun dan 76 mewakili surah Al-Insan 76, yang apabila dijumlahkan menghasilkan 99 bilangan Asmaul Husna, nama-nama indah Allah yang menjadi teras zikir. Bab ini meneroka kesederhanaan matematik dan kedalaman rohani persamaan ini, menghubungkannya dengan tema-tema surah 23 dan 76.
serta menunjukkan bagaimana corak ini boleh memperkaya amalan zikir. Dalam konteks Malaysia, corak ini sering digunakan di pondok dan pengajian untuk mengajar Al-Quran dengan cara yang menarik, menggabungkan angka dengan iman. Bab ini bertujuan untuk mendedahkan keajaiban numerik Al-Quran, mengajak pembaca merenungkan sifat-sifat Allah melalui zikir. 1. Matematik persamaan 2/3 plus 7,6299. Persamaan 2/3 plus 2/6 adalah ringkas tetapi penuh makna. 2/3 nombor surah Al-Muminun yang menyerlahkan penciptaan, iman dan tanda-tanda ilahi. Nombor surah Al-Insan yang memfokuskan pada penciptaan manusia, petunjuk dan ganjaran akhirat. 59 bilangan Asmaul Husna seperti Ar-Rahman, Al-Khaliq dan Al-Hadi yang menjadi panduan zikir. Secara matematik, persamaan ini jelas. Degir plus Izzuddin maknanya melampaui angka. Angka 99 mengingatkan kita kepada hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya akan masuk syurga, dan Muslim. Persamaan ini menjadi jambatan antara Al-Quran dan zikir, menghubungkan surah 23 dan 26 dengan sifat-sifat Allah. Rajah persudah 26, jumlah hawaz nama 99, bilangan Asmaul Husna 1, hubungan rohani dengan Asmaul Husna. Persamaan 2/3 plus 7 plus 99 bukan sekadar matematik tetapi cerminan tertib ilahi. Surah Al-Muminun dan Al-Insan mengandungi ayat-ayat yang menyerlahkan Asmaul Husna yang boleh digunakan dalam zikir. Surah 2/3 bersmat Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta berkait dengan Al-Khaliq, pencipta, dan Al-Musawwir, pembentuk. 3. Kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus berkait dengan Al-Hadi. Surah 2/3-16 kami turunkan air dari langit mencerminkan ar-razaki. Surah 26, kamu tidak dapat menghendaki kecuali Allah menghendaki, berkenan Dia Maha Kuasa. Dalam zikir, kita boleh membaca ayat-ayat ini dan menyebut nama-nama Allah yang berkaitan, memperdalam kesedaran rohani kita. Persamaan 2/3 plus 9 mengingatkan kita untuk merangkumi keseluruhan Asmaul Husna dalam amalan zikir. Contoh zikir di sebuah pondok di Kelantan, seorang ustaz membimbing pelajar untuk berzikir selepas membaca ayat 23 isi 18 dan 26 tadi. Pelajar menyebut Ya Khaliq 33 kali, diikuti Ya Hadi 33 kali dan Ya Rahman 33 kali, mencerminkan 99 nama Allah. Corak 23/76 menjadi peringatan visual di disebar cepus dan baik seilunduan al-Qur'an. Santek surah 2/3 dan 76 surah Al-Muminun dan Al-Insan berkongsi tema-tema utama yang menyokong persamaan 23 plus 76. Penciptaan surah 23 15 dan 76 menggambarkan proses penciptaan manusia menyerlahkan Al-Khaliq. Petunjuk surah 76 menekankan petunjuk ilahi Al-Hadi, manakala surah 23 menggariskan sifat-sifat mukmin yang mengikut petunjuk. Ganjaran surah 26 menerangkan syurga bagi orang soleh, selari dengan janji syurga dalam surah 23 Kedua-dua surah ini melalui 23 dan 76 menghubungkan kita dengan 99 Asmaul Husna, mengajak kita merenungkan sifat-sifat Allah dalam zikir. Jadual hubungan tema. Tema surah 23, surah 26 Asmaul Husna, penciptaan ayat, penciptaan manusia. Ayat titis air mani, Al-Khaliq, Al-Musawwir petunjuk ayat 23-11. Ayat 26-3 jalan lurus, Al-Hadi ganjaran 24, ayat beladi syurga. Ar-Rahman, Al-Karim 1, aplikasi dalam pengajaran Malaysia. Di Malaysia, corak 23 plus 76 sering digunakan di pemadrasah dan pengajian untuk mengajar Al-Quran dengan cara yang menarik. Ustaz mungkin menulis persamaan ini di papan putih, menerangkan bagaimana surah 23 dan 76 menghubungkan kita dengan Asmaul Husna. Pelajar kemudian diajak membaca ayat-ayat seperti 23, 11 dan 76-3, diikuti zikir dengan nama-nama Allah seperti Al-Khaliq dan Al-Hadi. Pendekatan ini mencerminkan tradisi pendidikan Islam di Malaysia, di mana corak numerik digunakan untuk memupuk kekaguman terhadap Al-Quran. Kes kajian. Pengajian di Johor. Di sebuah pengajian di Johor, seorang ustaz mengajar pelajar tentang persamaan 23 plus 76 plus 99. Beliau menunjukkan rajah persamaan di papan, kemudian membaca ayat 23:11 dan 76:3, menerangkan tema penciptaan dan petunjuk. Pelajar berzikir dengan menyebut Ya Khaliq dan Ya Hadi sambil merenungkan bilangan 99 nama Allah.
Sesi ini diakhiri dengan perbincangan tentang bagaimana corak ini boleh digunakan dalam pengajaran Al-Quran di madrasah. 1. Makna rohani persamaan per 23 plus 79 mengandungi makna rohani yang mendalam. Kesatuan menunjukkan bagaimana dua surah yang berbeza, Makkiyah dan Madaniyah, bersatu untuk mencerminkan keseluruhan Asma'ul Husna. Keajaiban ilahi, corak ini mencerminkan sifat Allah sebagai Al-Hakim dan Al-Musi, Maha Mengira, yang mengatur Al-Quran dengan ketepatan. Zikir, menggalakkan kita berzikir dengan semua Asma'ul Husna, merenungkan sifat-sifat Allah seperti Al-Khaliq, Al-Hadi, dan Ar-Rahman. Refleksi, luangkan masa untuk merenung. Bagaimana persamaan 23+29 boleh membantu saya menghayati Asma'ul Husna dalam zikir harian? Nama Allah manakah yang paling saya rasakan kaitannya dengan kehidupan saya sekarang? 1. Persamaan 12+76 adalah lebih daripada sekadar angka. Ia adalah jemputan untuk mendalami Al-Quran dan zikir. Dengan menghubungkan surah Al-Muminun dan Al-Insan kepada Asma'ul Husna, corak ini menyerlahkan keajaiban numerik dan rohani Al-Quran. Dalam konteks Malaysia, persamaan ini digunakan di pondok dan pengajian untuk mengajar Al-Quran dengan cara yang menarik, memupuk iman dan kekaguman. Bab berikutnya akan meneroka corak tambahan seperti 7+6+9++2+3+99 untuk meluaskan pemahaman kita tentang harmoni numerik Al-Quran. Bab 3. Corak tambahan 7+6+23+99. Pengenalan. Selepas meneroka persamaan teras 3+7+9 dalam bab 2, bab ini memperkenalkan corak numerik alternatif 7+6+23+29. Corak ini menunjukkan keluasan dalam hubungan numerik Al-Quran, di mana pelbagai kombinasi angka boleh membawa kepada bilangan 99 yang sesuai dengan Asma'ul Husna, nama-nama indah Allah yang menjadi teras zikir. Angka 7 dengan makna simboliknya dalam Islam memainkan peranan utama dalam corak ini, manakala 69 dan 23 melengkapkan persamaan. Bab ini menganalisis struktur matematik, makna rohani dan aplikasi corak ini dalam zikir dan pendidikan, dengan tumpuan kepada konteks Malaysia, di mana corak numerik sering digunakan di pondok dan madrasah untuk memupuk kekaguman terhadap Al-Quran. 1. Matematik persamaan 7+69+23+9. Persamaan 7+63+99 adalah satu lagi cara untuk mencapai bilangan 9, selari dengan Asma'ul Husna. Secara matematik, 7, angka simbolik dalam Islam, merujuk kepada 7 petala langit, 7 ayat surah Al-Fatihah, dan 7 pusingan tawaf. 69, melengkapkan persamaan walaupun tidak berkait langsung dengan nombor surah tertentu. 23, nombor surah Al-Muminun, yang telah dibincangkan dalam bab 1 dan 2. Bilangan Asma'ul Husna seperti Ar-Rahman, Al-Khaliq dan Al-Hadi. Persamaan ini ditunjukkan seperti berikut. 7+69+23=99. Walaupun corak ini tidak berkait langsung dengan nombor surah seperti 23+76, ia menunjukkan fleksibiliti numerik yang mencerminkan tertib ilahi, mengajak kita merenungkan kebijaksanaan Allah Al-Hakim. Rajah persamaan angka simbolik 7 angka lengkap plus 69. Surah 23. Jumlah wilam besminan bilangan Asma'ul Husna 1. Makna simbolik angka 7. Angka 7 mempunyai kepentingan istimewa dalam Islam, muncul dalam pelbagai konteks Al-Quran dan tradisi. 7 petala langit disebut dalam surah Al-Muminun, dan kami telah menciptakan 7 petala langit di atas kamu. 7 ayat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dengan 7 ayat adalah pembukaan Al-Quran dan asas solat. 7 pusingan tawaf. Amalan mengelilingi Kaabah 7 kali semasa haji atau umrah. 7 dalam hadis. Hadis menyebut 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat, Bukhari dan Muslim. Dalam persamaan 7+7=69+59, angka 7 menjadi titik fokus melambangkan kesempurnaan dan keesaan Allah. Ia menguatkan hubungan corak ini dengan Asma'ul Husna, kerana zikir dengan 99 nama Allah sering direnungkan sebagai amalan yang lengkap. Contoh Malaysia. Di sebuah madrasah di Terengganu, seorang ustaz menerangkan kepada pelajar bahawa angka 7 dalam persamaan 7+69+23=99 mencerminkan 7 petala langit. Beliau meminta pelajar membaca ayat 23:11, kemudian berzikir dengan menyebut Ya Rahman 33 kali, merenungkan kebesaran Allah. Corak ini menjadikan pengajaran lebih menarik, naik hubung angka segala kurang. Hubungan jikiding surah 2 singgoati bisa semerata di merujuk surah Al-Muminun yang termedi bab saku nata.
Ayat-ayat utama seperti 20:18 sebaik-baik pencipta dan 19 7 petala langit berkait rapat dengan angka 7 dan Asmaul Husna seperti Al-Khaliq dan Ar-Rahman. Walaupun angka 669 tidak berkait langsung dengan surah tertentu, ia melengkapkan persamaan, menunjukkan bagaimana pelbagai angka boleh bersatu untuk mencapai 99 bilangan Asmaul Husna. Tafsir dan zikir ayat 23:11. Dan kami telah menciptakan 7 petala langit di atas kamu, dan kami tidak pernah cuai terhadap ciptaan kami. Makna, menyerlahkan Al-Khaliq dan Al-Hafiz dengan angka 7 sebagai simbol kesempurnaan. Zikir, baca ayat ini, kemudian sebut Ya Khaliq atau Ya Hafiz 3 kali, merenungkan ciptaan langit. Hubungan dengan 99, persamaan 7 plus 6 plus 9 plus 9, mengingatkan kita untuk berzikir dengan semua Asmaul Husna, merangkumi sifat-sifat Allah yang terdapat dalam surah 23. 1. Aplikasi dalam zikir, corak 76, 9, 23 dalam 999 boleh digunakan untuk membina sesi zikir yang terstruktur. Baca ayat utama, ayat 23:11 untuk merenungkan Al-Khaliq dan angka 7. Ayat 23:16 untuk Al-Khaliq dan penciptaan. Sebut Asmaul Husna, Ya Khaliq 3 kali, Ya Rahman 7 kali, mencerminkan 99. Refleksi, renungkan bagaimana 7 petala langit dan penciptaan manusia menunjukkan kebesaran Allah. Doa penutup, mohon kekuatan iman dan perlindungan selari dengan surah An-Nas dibincang dalam bab 5. Contoh amalan, di sebuah pengajian di Melaka, pelajar mengadakan sesi zikir mingguan berdasarkan corak 7, 6, 6, 19, 23, 99. Mereka membaca ayat 23:11, kemudian berzikir dengan Asmaul Husna seperti Al-Khaliq dan Ar-Rahman, menggunakan tasbih untuk mengira 99 kali. Ustaz menerangkan bahawa angka 7 mengingatkan mereka kepada 7 petala langit, memperdalam renungan rohani. 1. Konteks budaya Malaysia. Di Malaysia, corak numerik seperti 7, 6, 9 plus 99 digunakan di pondok dan madrasah untuk menjadikan pengajaran Al-Quran lebih menarik. Ustaz sering menggunakan corak ini untuk menghubungkan ayat-ayat dengan Asmaul Husna, memupuk kekaguman pelajar terhadap keajaiban Al-Quran. Sebagai contoh, seorang ustaz di Penang mungkin berkata, angka 7 dalam persamaan ini melambangkan 7 petala langit dan jumlahnya 99 menunjukkan Asmaul Husna. Pelajar kemudian diajak berzikir mengintegrasikan ayat 20:11 dengan nama-nama Allah. Kes kajian, Madrasah di Penang. Di sebuah madrasah di Penang, seorang ustaz mengajar pelajar tentang corak 7 6 plus 1 plus 99. Beliau menulis persamaan di papan, kemudian membaca ayat 23:11, menerangkan tema 7 petala langit. Pelajar berzikir dengan menyebut Ya Khaliq dan Ya Rahman sambil merenungkan bilangan 99. Pendekatan ini mencerminkan tradisi Malaysia yang menggabungkan numerik, tafsir dan zikir dalam pendidikan Islam. 1. Persamaan 7 plus 6, 9 plus 23, 99 menunjukkan keluasan corak numerik dalam Al-Quran. Dengan angka 7 sebagai simbol kesempurnaan yang menghubungkan kita dengan Asmaul Husna. Melalui surah Al-Mu'minun dan ayat seperti itu 11, corak ini memperkaya zikir dan pengajaran. Dalam konteks Malaysia, corak ini digunakan di pondok dan madrasah untuk memupuk iman dan kekaguman terhadap Al-Quran. Bab berikutnya akan meneroka corak 227 plus 6 dan 2 smart putih yang menyedalkan makna simbolik meneruskan perjalanan kita dalam harmoni numerik Al-Quran. Corak 227 plus 6, makna simbolik angka 9. Pengenalan bab ini meneruskan penerokaan corak numerik Al-Quran dengan menganalisis persamaan 2,3,7,2 yang menghasilkan jumlah digit 9, 24 plus 3 plus 9. Angka 9 yang juga muncul dalam jumlah digit 9 plus 9 plus 19 dari Asmaul Husna melambangkan kesempurnaan dan kelengkapan dalam tradisi Islam. Walaupun 243 tidak sama dengan 99, jumlah digitnya yang menghasilkan selilan menghubungkannya secara simbolik dengan Asmaul Husna dan zikir. Bab ini menguraikan struktur matematik persamaan ini, makna rohani angka 9 dan aplikasinya dalam zikir serta pendidikan. Dengan tumpuan kepada konteks Malaysia, di mana corak numerik seperti ini digunakan di pengajian dan madrasah untuk mengajar Al-Quran dengan cara yang menarik. 1. Matematik persamaan 237 plus 6
Wa 293. Persamaan 237 plus 6 ke 2,43 dari ilaun numerik kerana jumlah digitnya menghasilkan 9 selari dengan simbolisme Asmaul Husna. Secara matematik, 237 angka permulaan tidak berkait langsung dengan nombor surah tetapi melambangkan fleksibiliti dalam corak numerik. 6. Angka pelengkap yang juga muncul dalam corak lain seperti 1 plus 1 plus 4 wan 6, surah An-Nas dibincang dalam bab 5. 210 ketiga. Hasil persamaan dengan jumlah digit 2, 4 plus 3, 9. 9. Angka simbolik selari dengan jumlah digit 999, 9 plus 9, 16, 1 plus 8 plus 9 dari Asmaul Husna. Persamaan ini ditunjukkan seperti berikut. 237, 26, 293. Jumlah digit 2 plus 4 plus 3 kuala 9. Angka senima sebagai hasil jumlah digit mencerminkan sifat Allah sebagai Al-Muhsi dan Al-Hakim Maha Bijaksana yang mengatur Al-Quran dengan ketepatan. Rajah persamaan angka permulaan 237, angka pelengkap jumlah 2,3. Jumlah digit pula 2 plus 4 plus 3 adalah 9. Simbolik Asmaul Husna 1. Makna simbolik angka 9. Angka 9 mempunyai makna simbolik yang mendalam dalam tradisi Islam, sering dikaitkan dengan kelengkapan dan kesempurnaan. Hubungan dengan 99, bilangan Asmaul Husna, menghasilkan jumlah digit 9, 9 plus 9 itu 18, 1 plus 8 9, menjadikan 9 simbol kelengkapan sifat-sifat Allah. Tradisi Sufi. Dalam setengah tradisi, angka 9 melambangkan puncak rohani kerana ia adalah angka terakhir dalam sistem perpuluhan. Konteks Al-Quran. Walaupun 9 tidak disebut secara eksplisit, konsep kelengkapan muncul dalam ayat-ayat seperti surah 23:11 yang menggambarkan proses penciptaan sebagai lengkap dan sempurna. Dalam persamaan 237 plus 6 will berdua mosok petiga, jumlah digit 9 menghubungkan corak ini dengan Asmaul Husna, mengajak kita merenungkan sifat-sifat Allah seperti Ar-Rahman dan Al-Khaliq melalui zikir. Contoh Malaysia. Di sebuah pengajian di Johor, seorang ustaz menerangkan kepada pelajar bahawa persamaan 237 plus 6 dan 243 menghasilkan jumlah digit 9 yang melambangkan kelengkapan Asmaul Husna. Beliau meminta pelajar mengira digit 2/3 di papan putih, kemudian berzikir dengan menyebut Ya Rahman 3 kali, merenungkan kasih sayang Allah. Pendekatan ini menjadikan pelajaran lebih interaktif, menghubungkan matematik dengan rohani. 1. Hubungan dengan surah 23 dan 76. Walaupun 237 dan 6 tidak berkait langsung dengan nombor surah, corak ini disokong oleh tema-tema surah Al-Mu'minun dan Insan 76. Yang menyerlahkan Asmaul Husna. Ayat-ayat utama membantu menghubungkan angka 9 secara simbolik. Surah 23 vers 11, Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta yang mencermin Al-Khaliq dengan penciptaan sebagai proses lengkap, simbolik 9. Surah 26:2, kami telah menciptakan manusia dari setitis air mani, juga berkait dengan Al-Khaliq, menekankan kesempurnaan ciptaan. Jumlah digit 9 selari dengan jumlah digit 99 dari Asmaul Husna mengingatkan kita kepada kelengkapan sifat-sifat Allah. Corak 23762 melalui jumlah digit 9 menguatkan hubungan dengan zikir kerana Asmaul Husna adalah asas amalan mengingati Allah. Tafsir dan zikir ayat 223 plus menyerlahkan Al-Khaliq dan kesempurnaan penciptaan. Zikir. Baca ayat ini, kemudian sebut Ya Khaliq 33 kali, merenungkan kelengkapan ciptaan manusia. Ayat 262 menekankan Al-Khaliq dan anugerah kehidupan. Zikir, sebut Ya Rahman 33 kali selepas ayat ini, menghargai kasih sayang Allah. Hubungan dengan 9. Jumlah digit 9 mengingatkan kita untuk berzikir dengan semua Asmaul Husna, merangkumi sifat-sifat Allah. 1. Aplikasi dalam zikir. Corak 237 plus 6 boleh digunakan untuk membina sesi zikir yang simbolik. Baca ayat utama. Ayat 23+2 untuk merenungkan Al-Khaliq. Ayat 23:11 untuk Ar-Razak jika sesuai. Sebut Asmaul Husna, Ya Khaliq 3 kali, Ya Rahmani, Ya Hadi mencerminkan 9 dan simbolisme musliman. Refleksi. Renungkan bagaimana angka 9 melambangkan kelengkapan sifat-sifat Allah. Doa penutup, mohon perlindungan dan petunjuk, selari dengan surah An-Nas dibincang dalam bab 5. Contoh amalan. Sebuah madrasah dan pelajar mengadakan si zikir berdasarkan corak 2376243. Mereka membaca ayat 23:11 dan 25:2, kemudian berzikir dengan Asmaul Husna seperti Al-Khaliq dan Ar-Rahman, menggunakan tasbih untuk mengira 9 kali. Ustaz menerangkan bahawa jumlah digit 9 mengingatkan mereka kepada kelengkapan Allah, memperdalam renungan rohani.
1. Konteks budaya Malaysia. Di Malaysia, corak numerik seperti 2.37 plus 6.243 digunakan di pengajian dan madrasah untuk menjadikan pengajaran Al-Quran lebih menarik. Ustaz sering menulis persamaan ini di papan, menerangkan bagaimana jumlah digit 9 menghubungkan kita dengan Asmaul Husna. Sebagai contoh, seorang ustaz di Terengganu mungkin berkata, persamaan 2.376+243 menghasilkan angka 9 sama seperti jumlah digit Asmaul Husna. Pelajar kemudian diajak berzikir, mengintegrasikan ayat 23:11 dengan nama-nama Allah seperti Al-Khaliq. Kes kajian, pengajian di Terengganu. Di sebuah pengajian di Terengganu, seorang ustaz mengajar pelajar tentang corak 2.3 Beliau menunjukkan persamaan di papan, kemudian meminta pelajar mengira jumlah digit 2.3 untuk menemui angka 9. Pelajar membaca ayat 23 berbes-belas, kemudian berzikir dengan menyebut Ya Khaliq dan Ya Rahman, sambil merenungkan kelengkapan Allah. Pendekatan ini mencerminkan tradisi Malaysia yang menggabungkan numerik, tafsir, dan zikir dalam pendidikan Islam. 1. Kesimpulan persamaan 2.376+243 dengan jumlah digit 9 menyerlahkan makna simbolik kelengkapan dalam Al-Quran, menghubungkan kita dengan Asmaul Husna melalui surah Al-Muminun dan Al-Insan. Dalam konteks Malaysia, corak ini digunakan di pengajian dan madrasah untuk memupuk iman dan kekaguman terhadap keajaiban Al-Quran. Bab berikutnya akan meneroka surah An-Nas dari 146 yang mengukuhkan hubungan antara zikir dan perlindungan ilahi, meneruskan perjalanan kita dalam harmoni numerik Al-Quran. Bab 5, surah 11, corak 11426. Pengenalan surah An-Nas, surah ke-11 adalah pemata terakhir dalam Al-Quran, sebuah surah Makkiyah dengan 6 ayat yang memohon perlindungan daripada kejahatan, termasuk bisikan syaitan yang menyesatkan. Bab ini meneroka keindahan surah ini melalui corak numerik 11+4 yang mencerminkan bilangan ayatnya dan nombor surah. Corak ini menghubungkan surah An-Nas dengan tema perlindungan ilahi dan Asmaul Husna, seperti Ar-Rabb, Al-Malik, dan Al-Hafiz, Maha Memelihara. Dalam konteks Malaysia, surah An-Nas adalah sebahagian dari bacaan harian, sering dibaca selepas zikir dalam solat atau sebagai pelindung di pondok dan pengajian. Bab ini menganalisis tafsir ayat, makna rohani corak 1+1/416 dan aplikasinya dalam zikir dan pendidikan untuk mengajak pembaca mendalami keajaiban Al-Quran. 1. Persamaan 1+1+4 Corak 1++4 adalah ringkas tetapi penuh makna kerana ia menghubungkan nombor surah 11 dengan bilangan ayat surah An-Nas 6. 1+1 digit nombor surah 11 yang dijumlahkan menghasilkan 6. 6. Bilangan ayat dalam surah An-Nas menjadikan corak ini cerminan struktur surah. Makna simbolik, angka 6 melambangkan kesempurnaan perlindungan Allah, selari dengan tema surah. Persamaan ini ditunjukkan seperti berikut. 1+1+4 Corak ini menunjukkan ketepatan ilahi dalam Al-Quran, mencerminkan sifat Allah sebagai Al-Muhsi, Maha Mengira, Maha Bijaksana. Ia juga mengukuhkan amalan membaca surah An-Nas dalam zikir, sering diulang 6 kali untuk perlindungan. Rajah persamaan nombor surah 112, 1+1+4. Jumlah 6, bilangan ayat surah An-Nas 1. Tafsir surah An-Nas. Surah An-Nas memohon perlindungan daripada kejahatan dengan tumpuan kepada ancaman rohani seperti bisikan syaitan. Surah ini menyerlahkan 3 Asmaul Husna dalam ayat 1-3 dan mengaitkan tema perlindungan dengan Al-Hafiz dalam ayat 4-6. Tafsir ayat-ayat utama adalah seperti berikut. Ayat 11-1-3 katakanlah, Aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia milik An-Nas. Makna kanangkan kuasa Allah sebagai Ar-Rabb yang memelihara dan mendidik manusia, Al-Malik yang memiliki kedaulatan mutlak, dan Al-Ilah, satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Ketiga-tiga nama ini menunjukkan hubungan erat antara manusia dan Allah. Zikir. Membaca ayat ini diikuti dengan Ya Rabb atau Ya Malik di ketiga kali, memperkuat permohonan perlindungan. Ayat 11, daripada kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi yang membisikkan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Makna, menggambarkan ancaman syaitan yang menyerang hati manusia, serta kejahatan dari jin dan manusia. Ayat ini menyerlahkan Al-Hafiz Maha Memelihara yang melindungi daripada ancaman ini. Zikir, sebut Ya Hafiz 3 kali selepas ayat ini,
memohon perlindungan daripada kejahatan rohani dan fizikal. Struktur surah. Dengan 6 ayat, surah ini terbahagi kepada 2 bahagian. Ayat 1-3 memohon perlindungan kepada Allah dan ayat 4-6 menyenaraikan ancaman. Struktur ini ringkas tetapi menyeluruh, menjadikannya sesuai untuk zikir harian. Contoh Malaysia. Di sebuah madrasah di Kelantan, seorang ustaz mengajar pelajar untuk menghafal surah An-Nas dan memahami maknanya. Beliau menerangkan bahawa ayat 1-3 menyerlahkan Ar-Rabb dan Al-Malik, manakala ayat 4-6 memohon perlindungan daripada syaitan. Pelajar membaca surah ini 6 kali selepas zikir, diikuti dengan menyebut Ya Hafiz 33 kali menggunakan tasbih. Amalan ini biasa di pondok Malaysia mengukuhkan perlindungan rohani. 1. Makna simbolik corak 1 plus 1 plus 4 = 6. Corak 1 plus 1 = 6 membawa makna rohani yang mendalam. Harmoni numerik, nombor surah 11 menghasilkan jumlah 6, selari dengan bilangan ayat, menunjukkan ketepatan ilahi dalam struktur Al-Quran. Kesempurnaan perlindungan. Angka 6 melambangkan kelengkapan perlindungan Allah, kerana surah An-Nas merangkumi semua ancaman syaitan, jin, manusia. Hubungan dengan zikir. Membaca surah ini 6 kali dalam zikir, selari dengan corak, memperkuat kesedaran rohani dan perlindungan. Corak ini mencerminkan sifat Allah sebagai Al-Hafiz dan Ar-Rabb yang sentiasa melindungi hambanya. Ia juga menghubungkan surah An-Nas dengan kategori perlindungan dan pelindungan dalam 5 kategori surah, dibincang dalam bab 10. Raja hubungan ayat dan Asmaul Husna. Ayat 143, Ar-Rabb, Al-Malik, Al-Ilah ayat 111, 4-6, Al-Hafiz Korak, 1 plus 1 plus 4, Wigwai 6, 6 ayat surah An-Nas 1. Aplikasi dalam zikir surah An-Nas adalah teras zikir perlindungan, dan corak 1 plus 1 plus 4 dan 6 menambah dimensi simbolik kepada amalan ini. Cadangan zikir adalah seperti berikut. Baca surah An-Nas, baca keseluruhan 6 ayat 6 kali, merenungkan makna perlindungan, selari dengan corak plus 1 plus 4 dan 6. Sebut Asmaul Husna, Ya Rabb 3 kali, Ya Malik, Ya Hafiz, mencerminkan 99 Asmaul Husna dan hubungan dengan tema perlindungan. Refleksi. Renungkan ancaman rohani seperti bisikan syaitan dan bagaimana Allah melindungi anda. Doa penutup, Ya Allah, lindungilah kami daripada kejahatan syaitan, jin dan manusia, dan kekalkan kami dalam petunjuk-Mu. Contoh amalan. Di sebuah pengajian di Johor, pelajar mengadakan sesi zikir selepas solat Isyak. Mereka membaca surah An-Nas 6 kali, mengikut corak 1 plus 1 mantat wala 6. Kemudian berzikir dengan Asmaul Husna seperti Ar-Rabb 33 kali dan Al-Hafiz 33 kali. Ustaz menerangkan bahawa corak ini mengingatkan mereka kepada bilangan ayat, menjadikan zikir lebih bermakna. Sesi ini diakhiri dengan doa perlindungan, mengukuhkan ikatan rohani. 1. Konteks budaya Malaysia. Di Malaysia, surah An-Nas memainkan peranan penting dalam amalan harian, terutama sebagai pelindung daripada kejahatan. Di pondok, madrasah dan pengajian, surah ini diajar bersama corak 1 plus 1 4 6 untuk menarik minat pelajar. Sebagai contoh, seorang ustaz di Terengganu mungkin menulis di papan, surah 11 1 plus 1 4 6 sama dengan bilangan ayatnya. Pelajar kemudian diajak membaca surah ini dan berzikir dengan Ar-Rabb atau Al-Hafiz, mengintegrasikan tafsir dengan amalan rohani. Tradisi ini mencerminkan pendekatan Malaysia yang menggabungkan numerik dan kerohanian dalam pendidikan Islam. Kes kajian madrasah di Melaka. Di sebuah madrasah di Melaka, seorang ustaz mengajar pelajar tentang surah An-Nas dan corak 1 plus 1 4 buat 6. Beliau menerangkan ayat 1-3 tentang Ar-Rabb dan Al-Malik tentang perlindungan daripada syaitan. Pelajar membaca surah ini 6 kali, kemudian berzikir dengan menyebut Ya Hafiz Biye 33 kali menggunakan tasbih. Ustaz menekankan bahawa corak 1 plus 1 plus 6 menunjukkan keajaiban Al-Quran, memupuk kekaguman pelajar terhadap kitab suci. 1. Hubungan dengan surah lain. Surah An-Nas melengkapkan surah Al-Mu'minun bab 3 dan Al-Insan bab 6 yang diteroka dalam bab-bab sebelumnya. Ketiga-tiga surah ini bersatu dalam 5 kategori. Surah 23, penciptaan dan kuasa ilahi. Surah 26, petunjuk dan ganjaran. Surah 111, perlindungan dan pelindungan, Rabb Al-Hafiz. Corak 1 plus 1 plus 4, 6. Dengan fokus pada 6 ayat mengukuhkan peranan surah An-Nas sebagai penutup zikir, melindungi daripada ancaman rohani selepas merenungkan penciptaan dan petunjuk. Jadual hubungan surah dan Asmaul Husna. Surah tema Asmaul Husna. Corak numerik Al-Mu'minun.
Penciptaan Iman Al-Khaliq, Ar-Razak 23/7 tunjuk ganjaran Al-Hadi, Ar-Rahman 23/7 An-Nas, perlindungan daripada kejahatan Arab, Al-Hafiz 1/46. Kesimpulan An-Nas dengan 6 ayatnya dan corak 1/4-6 adalah pelengkap semula kepada zikir, memohon perlindungan daripada kejahatan melalui Asma'ul Husna seperti Ar-Rabb, Al-Malik dan Al-Hafiz. Dalam konteks Malaysia, surah ini diajar di pondok, madrasah dan pengajian untuk memupuk kesedaran rohani dan perlindungan ilahi. Corak 1+1+4+6 menyerlahkan keajaiban numerik Al-Quran, mengajak kita mendalami hubungan antara angka, ayat dan iman. Bab berikutnya akan meneroka keajaiban matematik, Turid 923 ke 99999 yang menghubungkan kembali dengan simbolisme angka 9 meneruskan perjalanan kita di Demonsen Nudik berikut. Al-Quran diturunkan lebih 1400 tahun yang lalu terus memikat hati dan minda. Setiap ayatnya membawa makna yang mendalam dan penuh hikmah menghubungkan kita dengan pencipta kita. Di sebalik ayat-ayatnya yang indah, tersembunyi dunia corak angka yang menakjubkan, sering disebut sebagai keajaiban numerikal. Corak ini bukan sahaja menambah keindahan teks tetapi juga mengundang kita untuk merenung lebih dalam. Corak-corak ini yang terjalin rapi di seluruh teks menawarkan perspektif unik untuk menghargai asal-usul ilahi Al-Quran dan rekaannya yang rumit. Setiap angka dan susunan ayat seolah-olah dirancang dengan teliti, menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Ia bukanlah sekadar kebetulan, tetapi peringatan halus tentang perancangan Allah yang teliti dan kaitan antara ciptaannya. Setiap elemen dalam Al-Quran mempunyai tujuan dan makna yang mendalam, mengingatkan kita tentang kebesaran Allah. Meneroka corak-corak ini bukanlah bertujuan untuk merendahkan Al-Quran menjadi teka-teki matematik. Sebaliknya, ia adalah tentang memperdalam penghargaan kita terhadap keindahannya dan mendedahkan lapisan makna yang mungkin tersembunyi. Setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih mendalam. Sebaliknya, ia adalah tentang memperdalam penghargaan kita terhadap keindahannya dan mendedahkan lapisan makna yang mungkin tersembunyi. Setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih mendalam. Ia mengajak kita untuk merenung dan berfikir tentang kebijaksanaan yang terkandung dalam setiap ayat. Penjelajahan ini mengajak kita untuk merenungkan cara-cara rumit Allah menyampaikan hikmahnya dan mengagumi sifat Al-Quran yang pelbagai aspek. Setiap ayat, setiap perkataan, dan setiap huruf mempunyai makna yang mendalam dan tujuan yang jelas. Pada akhirnya, ia adalah perjalanan penemuan yang dapat memperkaya pemahaman kita tentang mesej ilahi dan mengukuhkan hubungan kita dengan Yang Maha Esa. Melalui penjelajahan ini, kita dapat melihat keindahan dan kebijaksanaan yang terkandung dalam Al-Quran dan bagaimana ia terus memberi inspirasi dan panduan kepada umat manusia sepanjang zaman. Satu contoh menarik fenomena numerikal ini terletak pada hubungan antara surah Al-Mu'minun yang bermaksud orang-orang yang beriman. Surah ini mengandungi ayat-ayat yang mendalam tentang keimanan dan amalan orang-orang yang beriman, memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana untuk menjalani kehidupan yang diredhai Allah. Surah Al-Insan yang bermaksud manusia pula membincangkan tentang penciptaan manusia, ujian yang mereka hadapi dan ganjaran yang menanti mereka di akhirat. Kedua-dua surah ini walaupun berbeza dalam tema berkongsi satu hubungan numerikal yang menarik. Dan 99 nama Allah, Asma'ul Husna. Asma'ul Husna adalah nama-nama yang indah dan sempurna yang menggambarkan sifat-sifat Allah yang Maha Agung. Setiap nama ini membawa makna yang mendalam dan memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang kebesaran dan keagungan Allah. Surah Al-Mu'minun adalah surah ke-23 dalam Al-Quran, manakala surah Al-Insan adalah surah ke-76. Kedua-dua surah ini, walaupun terletak di bahagian yang berbeza dalam Al-Quran, mempunyai hubungan yang unik melalui nombor-nombor mereka. Menariknya, nombor-nombor ini, 23 dan 76 apabila ditambah bersamaan dengan 99. Ini bukanlah satu kebetulan semata-mata, tetapi satu tanda kebijaksanaan Allah dalam menyusun ayat-ayatnya. Persamaan yang kelihatan mudah ini, 23 tambah 76 sama dengan 99, mempunyai implikasi rohani yang mendalam. Ia mengingatkan kita tentang kesempurnaan ciptaan Allah
dan bagaimana setiap elemen dalam Al-Quran mempunyai tujuan dan makna yang tersendiri. Terutamanya, apabila kita mempertimbangkan kepentingan nombor 99 dalam tradisi Islam. Nombor ini bukan sahaja mewakili Asmaul Husna, tetapi juga melambangkan kesempurnaan dan keagungan Allah dalam segala aspek. Nombor 99 mewakili Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, yang merangkumi sifat-sifat ilahinya. Setiap nama ini memberikan kita panduan dan inspirasi dalam menjalani kehidupan yang diredai Allah. Hubungan numerikal ini menunjukkan kaitan yang kuat antara kedua-dua surah ini dan inti pati sifat Allah. Ia mengingatkan kita tentang kebesaran dan keagungan Allah, serta bagaimana setiap elemen dalam Al-Quran mempunyai makna dan tujuan yang mendalam. Melalui pemahaman ini, kita dapat menghargai kebijaksanaan Allah dalam menyusun ayat-ayatnya, dan bagaimana setiap nombor dan surah mempunyai peranan yang penting dalam memberikan panduan kepada kita. Keharmonian numerikal ini bukanlah sewenang-wenangnya. Ia menunjukkan hubungan yang lebih mendalam antara tema-tema yang dibincangkan dalam surah-surah ini dan sifat-sifat ilahi yang tercermin. Surah Al-Mu'minun menggariskan sifat-sifat orang yang benar-benar beriman, menonjolkan iman, amal soleh, dan kerendahan hati mereka. Surah Al-Insan sebaliknya meneroka sifat manusia, penciptaannya, potensinya untuk kebaikan dan kejahatan, dan kepulangannya kepada Allah. Apabila kita melihat kedua-dua surah ini melalui lensa 99 nama, mesej yang mendalam muncul. Ia menunjukkan bahawa dengan menghayati sifat-sifat orang yang benar-benar beriman, seperti yang digambarkan dalam surah Al-Mu'minun, manusia dapat memenuhi potensinya dan mendekatkan diri kepada Allah, yang sifat-sifatnya tercermin dalam Asmaul Husna. Corak Malaysia menganyam keajaiban numerikal ke dalam keimanan. Di Malaysia, penghargaan terhadap keajaiban numerikal Al-Quran sudah sebati dalam tradisi Islam. Sejak kecil lagi, anak-anak di sekolah-sekolah agama diperkenalkan dengan corak-corak ini, bukan sekadar sebagai keunikan matematik, tetapi sebagai pintu gerbang untuk memahami asal-usul ilahi Al-Quran dan makna yang lebih mendalam. Guru-guru dan cendekiawan dengan penuh semangat menyampaikan kekaguman dan keajaiban yang diilhamkan oleh corak-corak ini, memupuk penghargaan sepanjang hayat terhadap keindahan dan kerumitan Al-Quran. Pendekatan ini melahirkan generasi yang melihat Al-Quran sebagai mukjizat yang hidup, relevan dengan kehidupan mereka dan syarat dengan hikmah yang abadi. Alam semesta corak gema susunan ilahi. Di sebalik keindahan langit malam yang dipenuhi bintang, terdapat corak yang lebih mendalam, corak yang mencerminkan susunan ilahi yang mengatur seluruh alam semesta. Corak 237699 hanyalah satu contoh daripada banyak keajaiban numerikal yang tertanam dalam Al-Quran. Setiap nombor ini membawa makna yang mendalam dan menunjukkan kebijaksanaan yang terkandung dalam teks suci ini. Terdapat banyak lagi yang lain, setiap satu menawarkan perspektif unik tentang teks dan mesejnya. Para ulama dan sarjana telah menghabiskan berabad-abad mengkaji dan menafsirkan corak-corak ini, mencari makna yang lebih mendalam dan hubungan yang tersembunyi. Contohnya, Al-Quran terdiri daripada 114 surah, nombor yang boleh dibahagikan dengan 6, mencerminkan 6 hari penciptaan. Ini adalah salah satu daripada banyak contoh bagaimana struktur Al-Quran mencerminkan susunan ilahi. Begitu juga, nombor 7, yang sering dikaitkan dengan kesempurnaan dalam tradisi Islam, muncul berulang kali dalam konteks yang signifikan, seperti 7 langit dan 7 ayat surah Al-Fatihah, surah pembukaan Al-Quran. Nombor ini bukan sahaja simbolik tetapi juga mencerminkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam ciptaan. Corak-corak ini bukanlah sekadar kebetulan, ia adalah cerminan susunan ilahi, gemerkaan yang teliti yang meliputi seluruh alam ciptaan. Setiap elemen, dari ayat Al-Quran hingga kepada corak geometri dalam seni Islam, bukti kepada kebijaksanaan dan keindahan yang terhingga. Zikir dan bahasa nombor mencari makna yang lebih mendalam. Kesedaran tentang corak-corak numerikal ini juga dapat meningkatkan amalan zikir kita, iaitu mengingati Allah dengan lebih mendalam. Ramai umat Islam menggabungkan nombor-nombor tertentu dalam zikir mereka, melafazkan frasa atau ayat tertentu beberapa kali yang ditetapkan dalam amalan mereka. Mengetahui bahawa nombor-nombor ini sering mempunyai makna yang lebih mendalam dalam Al-Quran,
dapat menambahkan lapisan makna pada amalan ini. Contohnya, melafazkan doa tertentu sebanyak 99 kali dengan sedar mengaitkannya dengan Asmaul Husna yang indah dapat memperdalam kesedaran seseorang tentang sifat-sifat Allah dan memupuk rasa hubungan yang lebih mendalam dengan Yang Maha Esa, Allah. Perjalanan penemuan menghayati hikmah Al-Quran yang tidak terbatas. Corak numerikal dalam Al-Quran bukanlah bertujuan untuk menjadi formula yang kaku atau bukti yang muktamad. Ia adalah pelawaan untuk berfikir, merenung, dan mendekati Al-Quran dengan rasa ingin tahu dan kagum. Ia mengingatkan kita bahawa Al-Quran adalah teks yang pelbagai aspek, kaya dengan lapisan makna yang menunggu untuk disingkap. Sama ada kita cendekiawan berpengalaman atau baru memulakan penjelajahan Al-Quran, keajaiban numerikal ini menawarkan tingkap unik ke arah ilahi. Dengan menghayati perjalanan penemuan ini, kita dapat memperdalam penghargaan kita terhadap keindahan hikmah dan kerelevanan Al-Quran yang berkekalan dalam kehidupan kita.